Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, sebelum tu aku berseorangan di sini tanpa Syuk. Disebabkan Syuk busy sedikit, bulan puasa ni ada banyak kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Dan malam ini aku ditemani oleh seseorang tetamu yang aku rasa mungkin adalah edisi khas untuk korang lah, bersempena ataupun sempena Hari Raya. So macam biasa lah, selalu lah masyarakat kita sinonim lah kisah-kisah seram kat malam raya, balik kampung, kena kacau semua. Tapi kali ni aku tak tahu kisah ni macam mana. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Dan kalau korang ada cerita kisah-kisah seram, korang boleh DM ataupun set masa untuk korang bercerita melalui tetamu jemputan kita orang. Dan tak nak buang masa, kita perkenalkan tetamu kita dulu. Siapa tetamu kita yang ini? Hai, macam dah lama tak datang studio kan? Nampak kan? Aku dah tak nak cakap lah siapa lah. Korang teka sendiri lah. Siapa lah? So, macam biasa, Sam. Kita nak buang masa. Cerita kau kali ni lah, kisah apa? Okay, macam korang tahu aku ni memang lahir dengan hijab terbuka lah. Daripada kecil ni bukan aku mengamal ilmu apa-apa lah. Tapi memang lahir kelebihan. Macam kita tahu bila remaja apa semua kan, baru aku dapat tahu yang aku ni hijab terbuka. So hari ni aku nak share sempena raya lah. Sempena raya macam aku nak korang imagine, korang bayangkan macam mana kehidupan seorang yang hijab dia terbuka lalui situasi hari-hari raya, malam-malam raya. Orang kata malam-malam yang orang kata bukan hantu je tau, dia lepaskan roh pun balik. Ada orang dia boleh nampak hantu je, macam Kak Fah, macam apa kan. Macam mana lah orang yang boleh nampak benda yang gaib. So hari ni aku nak share kan lah pengalaman aku. Adalah 2-3 kot. 2-3 kan? 2-3 hari. Aku tak rasa 2-3. Okay, teruskan Sam. Okay, ni cerita yang first lah. Okay, macam kita kan, orang Melayu dia memang sinonim tau. Hari raya je kita dah tahu lah, daripada kecil kita dah cakap, mak kita akan cakap sebelum umum raya masuk rumah. Betul tak? Masuk rumah maghrib, setan tu diikat lepas tu semua kan. Okay, roh semua balik. Dia tahu awal lah daripada kita nak tunggu pengumuman kan. So malam tu aku tak ingat usia aku dalam 14 tahun tak, macam tu. Okay, maknanya dah lepas 13 tahun aku dah dapat tahu aku punya ada gifted. Aku dah lalui semua-semua tu. Aku balik kampung. Aku tu balik Sarawak. Ni aku cerita aku kat Tampin pula, sebab dekat keluarga mak aku. Okay, so dalam keluarga aku ni ada makcik aku yang dia makcik bongsu, dia kurang sihat tau. So kau kena faham, orang kurang sihat ni lagi hijab dia terbuka, dia boleh nampak kan. Okay, malam tu lepas maghrib macam biasa lah, kita mesti nak main mercun apa semua kan. Kita main lah, main ramai. Aku kira cucu paling tua, so aku akan teman makcik aku ni main kan. Tengah main tu, tiba-tiba maksu aku tu yang tak sihat tu, dia tunjuk kat satu tempat tau, satu sudut. Dia sudut, dia macam minta nak main tau, dengan macam bercakap dekat satu sudut yang gelap tu. Okay, suasana kampung kan, gelap kan. Aku macam pandang. Aku cakap dengan adik aku, pergi tengok. Adik aku memang tak berani lah. Lepas tu kita orang biarkan tau, tengok dia punya cara kan. Lepas tu izin Tuhan, aku macam pergi. Aku pergi kat dia, aku tengok. Kau tahu tak aku nampak apa? Dia cakap dengan satu orang budak perempuan, ajak main bunga api. Tapi budak tu diam.
Time tu memang kita orang adik-beradik macam dah meremang lah. Nak pujuk sebab makcik aku ni dia tak sihat. Maknanya kalau kau tak pandai nak handle, dia dah akan mengacau, dia akan mengamuk. So macam mana? So macam pujuk, dia masuk. Mulut aku ni gatal kan. Aku pergi tanya makcik-makcik aku, sebab kita tak tahu sejarah silam, sebab kita pun kecil kan. Aku tanya, tadi ada nampak lah kelibat-kelibat budak kecil, budak perempuan. Tu diorang cakap lah, diorang ni sebenarnya dah tahu tau. Macam mana diorang dah tahu tapi diorang was-was. Maksudnya macam kadang-kadang, okay, makcik aku Mak Ngah ni, dia pernah bukan keguguran lah, meninggal anak kecil perempuan. So bagi diorang tiap-tiap malam raya yang balik tu budak perempuan tu yang meninggal tu. Sepupu aku yang meninggal tu. Okay, faham. Tapi bagi aku bukan. Betul. Sebab kita nampak kan, cakap ni bukan ni. Lama gak aku nak bagi diorang macam brainwash kan, bukan, ini bukan budak lah tu. Jangan tolong amalkan. Sebab diorang buat macam mana dia macam bila dah tahu benda tu malam raya kan, dia macam ada satu ritual, bukan ritual lah, macam sediakan. Kau pasal nak orang Cina dia ada sediakan limau ke kan, tapi dia ada buat macam tu, barang-barang kesukaan budak tu. So maknanya macam engkau memanggil tau, menyambut kehadiran tu. So aku macam ya Allah, sebab memang malam raya kan, kau nak happy-happy setiap ada benda macam tu. Lama ke lah tu macam settle semua. Malam tu tak raya lah aku rasa kot. Semua duduk rumah, duduk bilik kan. Lepas tu dah settle tu semua, masih lagi hari yang sama malam raya juga. Okay, kau tidur rumah kampung lah. Rumah sebelum tu, rumah belum berbatu, rumah kampung yang papan-papan tu. 3 pagi aku terbangun. Memang standard, aku tak tahu apa masalah. Okay, malam pagi kan aku bangun sebab aku dengar bunyi sebakul anak ayam. Maksudnya? Bunyi anak ayam macam okay, kau ambil bakul, kau letak anak ayam macam geban kan, kau pegang kan. Dia bunyi bising lalu kat tingkap. Okay. Okay, ada orang cakap tu bunyi hantu raya. Alamak. Aku dah macam time tu kau tak tahu tau. Sebab kira kita akan tanya lepas kejadian kan. Mak aku kat tingkap. Tingkap dia bukan tingkap kayu, tingkap yang kau tahu malam-lama yang tingkap tarik tu kan. Jendela aku tengok, tak ada benda weh. Aku cakap, aku tutup lagi. Aku duduk kan, lepas tu dengar lagi bunyi tau. Last aku berani keluar. Aku tak tahu apa pasal aku berani keluar. Aku keluar kat beranda tu. Aku keluar, aku suluh, tak rampau. Depan halaman rumah aku tu kebun, sebab rumah lama, kebun kan. Suluh kat geban ayan. Nampak benda tu. Tegak dia tau. Pandang je. Time tu aku pergi jerit dah layu soalaman. Kejut untuk aku tu tak nak bangun. Cakap aku mengepek lah apa kan, jangan takut lah apa semua. Aku kejut, aku kena marah. So aku diam, aku pandang je. So esoknya aku cakap kat budak-budak ni, tolong lah jangan main kat situ kan, sebab ada benda yang kau tak nampak. Okay. Kan. So malam raya tu cerita aku lah yang kat Tampin lah. Lepas tu Sekejap. Masa kau nampak dia tu lah kan, dia menjumpai anak Mak Ngah kau tu, ataupun dia bentuk dia sebenar? Dia bentuk perempuan je. Okey, macam mana makcik aku tu macam kau kau tengah bercakap dengan aku kan, tapi budak tu paling dengan muka. Okay. Maksudnya dia side kan kau dengan badan side dia lah. Yes. Tapi dekat tempat tu lah ada satu yang khas yang diorang letak barang kat situ, kat tempat gelap tu. Sebab kan benda tu lah dia duduk kat tempat tu lah. Duduk kat situ. Okay. Kan. Agak seram lah bagi aku kan. Tapi sampai masih lagi malam dia tak ada. Tak ada, ada cakap. So bagi dia apa, orang kata dia macam tak terima hakikat lah. Dia sayang anak first kan. Kau senang nak lupakan anak-anak diorang lah. Sebab dia lepas tu macam ni konflik ke lah. Lepas yang meninggal tu dia bercerai semua. So dia macam, dia nampak okey tau sebenarnya, tapi masa dia buat benda lah tu. So yang Moksu kau tu kan, Moksu kau yang tak sihat tu kan, dia okey lah lepas tu? Dia ni memang macam mana kalau aku nampak, kita normal, kita akan diam, tak pun kita akan jumpa orang untuk bercerita kan. Dia tak ada. Dia kau nampak, dia menjerit macam tu. Dia tunjuk, dia apa. Orang sampai satu tahap pernah dia nampak arwah tu aku balik. Alamak.
Tapi tak nak cerita sebab aib kan. Dia nampak arwah atuk aku balik sebab macam mana tau. Tengah lepak-lepak ada pokok rambutan. Pakcik aku duduk bawah tu kan, nyalakan pelita maghrib. Diorang ni sebab tradisi kan mesti nak nyala maghrib kan, pelita kan. Duduk bawah. Orang dah panggil lah Masuk degil. Sekali pakcik aku tu dia duduk bawah pokok rambutan tu, tiba-tiba ada orang tegur dia. Tapi suara tu dia kenal lah, suara arwah atuk aku. Dia dongak air kepala, dia nampak arwah atuk aku tu. Lepas tu makcik aku tu dah menjerit lah. Dia cakap ayah balik apa semua kan. Habis orang satu rumah dalam rumah tu, jadi seram lah. Jadi macam raya tu jadi tak syok lah. Sebab tak ada orang handle makcik aku tu kan. Kisah hari dia yang bagi aku agak benda tu bagi aku seram juga lah. Bila orang yang kau sayang kan, dalam keluarga kau sayangkan seseorang tu yang dah pergi lama, and then setiap malam raya dia akan datang. Benda tu bagi aku pertama susah untuk terima, dan keduanya kita orang yang normal, kalau aku seram pun. Okey, itu kisah pertama Sam. Nanti nice, ada, Sam. ada lagi. Ada lagi? Ada. Okey, sambung. Okay. Tak habis lagi. Dia cakap kan, kau tak nak lawat aku ke? Alamak. Yang mana yang atuk tu? Yes. Kau tak nak lawat aku ke? Aku bukan pokok pisang tau kau tanam. Kau rasa nak? Kalau kau jadi anak dia, first kau mesti nangis punya. Sebab kau tahu kau lama sangat tak lawat bapak kau kan. Second, kau fikir macam mana? Kau takut kan kau nak lari kau? So dia cakap slow kau tak nak lawat aku ke? Dalam situasi ni, daripada pendapat aku masih percaya benda tu bukan roh. Benda tu adalah jin, jelmaan pada hantu. Apapun, kalau lah kata benda tu sekali pun tanya kita, dia rindu kat kita kan, just dekat Fatihah kot. Aku rasa bagi aku. Betul. Okay, tak nak masa lah Sam, cerita kedua pula. Cerita kedua ni, okey, ayah aku dia tentera. So kau kena tahu dia ada banyak anak buah. Bila banyak anak buah ni, kita orang kebetulan time tu merajuk lah, tak nak balik Tampin, tak nak balik Sarawak, semua tak nak balik. So kita nak raya kat rumah lain. Okay, aku raya dekat Johor time tu Han. Kat Johor kan, kalau kau perasan dia ada nama macam parit-parit tu apa semua kan. Lepas tu yang jalan yang kau masuk memang kampung, ada jumpa kelapa sawit, ada apa, betul tak? Okay, rumah dia ni dalam tau, dalam gila. Kau kena masuk, gedak apa semua kan, longkang apa kan. Jalan tapi tak ada lampu babe. Yang pernah lalu mesti tahu punya kan, lalu kan jalan dia. Tengah kita ni tak ada kereta, kita naik van. Anak ramai naik van. So van ni kau tahu dia tak ada aircon, buka tingkap. Malam raya buka tingkap. Kita tiba lepak bukan bau wangi tau, bau kemian. Punya. Maksudnya kat jalan dah sampai Johor ataupun dah sampai. Memang nak pergi ke rumah dia. Okay, sampai kan, bau kemian. Pergi tegur. Siapa kau? Adik aku. Apa bau ni? Macam tu. Apa bau ni? Jalan. Kau bayangkan, dekat setiap kelibat tu, dekat setiap kan, bila kau bawa laju kan, nampak macam laju kan, pokok-pokok kan, kau lintas kan, pam, ada satu lembaga putih. Kau jalan, aku dah nampak aku bodoh. Pam, nampak lagi. Sampai 3 kali arwah mak aku tegur. Rasanya tak sedap malam ni. Sebab semua suasana tu jadi senyap tau. Lepas bau tu, lepas nampak tu, macam mak aku cakap, macam tak sedap lah. Turn on apa yang ayat kursi kan, hidup karedo. Buka ayat surah-surah. Si dalam van tu rasa panas tau. Betul, rasa macam sesak gila. Sebab selain kita, macam aku cakap, selain aku boleh nampak, kita boleh rasa tau kehadiran doa tu. Macam kau rasa pening ke apa kan. Sebab ya, rasa macam mungkin terlalu sesak dalam tu, yang menumpang ke apa kan. Kau rasa macam tak selesa apa semua kan. Pop, bunyi langgar. Bunyi langgar tau. Bapak aku langgar barang. Semua rasa lah masa tu? Semua rasa lah. Bapak aku berhenti. Dia berhenti, dia turun. Dia intai bawah. Tak ada bonggol, tak ada apa. Tak ada lubang pun. Jalan lah. Jalan rasa berat. Memang van tu dah penuh, tapi selama ni tak rasa berat. Rasa berat. Tak ada apa tau. Sampai kat rumah bagi salam kat orang tu. Orang tu cakap, jangan masuk, duduk luar.
Duduk luar dulu Oh. Okay. sampai dia bagi masuk. Dia buat macam bagi air ke, dia macam ambil air dalam gayung lah, dalam bekas baldi apa kan. Dia macam tu. Dia baca apa, dia macam tu kan. Baru masuk. Bila masuk dia cakap, ada yang menumpang kat belah atas, tapi kau tak nampak. Maksudnya bila sampai tu saudara kau tu dah nampak lah benda tu Yes, kat atas. Sebab tu dia ni. Sebab tu kan, kalau macam kita kampung biasa, kau memang meriah lah. Tapi tempat dia tu, lepas pukul 8 ni, lepas isyak ke, sayup apa. Tak ada orang nak main bunga api, tak ada apa. Memang anchor lah tempat tu. Aku tak tahu apa aku boleh pergi ke situ beraya, aku pun tak tahu. Lepas tu, masih lagi rumah yang sama. Rumah tu ada nenek tau. Aku kau cerita ni aib dia. Tapi memang nenek ni, dia duduk atas kursi roda tau. Okay, dia duduk kursi roda macam mana bukan aktif tau. Dia duduk pandang dengan kau. Maksudnya dia sihat ke atau Dia macam tak sihat. Macam 50-50. Macam orang kata nak pergi tak pergi. Kan? Okay. Satu malam tu tidur lah. Kita orang tidur melambat kan. Ada satu amari lama tau. Gobok kan? Gobok kan. Gobok tidur. Aku tidur sebelah gobok tu kan. Aku tak tahu apa barang dalam gobok. Okay, aku bangun nak pergi tandas. Rumah dia rumah lama kan, manjang kan. Ada macam lorong manjang kan kat bilik air kan. Aku nampak nenek tu duduk seroda. Dia duduk tengah-tengah lorong. Duduk tapi tak menghadap aku tau. Dia menyengit. Selama ni nenek tu, walaupun nenek seroda, orang kena tolak dia. Dia tak ada tangan nak kuat. Macam mana dia boleh duduk kat situ pukul 2-3 pagi. Aku macam buat bodoh lah. Tegur lah, Nek, pergi tandas. Pergi tandas, aku nak masuk bilik, nak tidur bilik dekat ruang tamu tu kan. Nak tidur berlambat kan. Tok 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 tok. Rak tu bergegau, berbunyi. Tok 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 tok. Aku cakap, apa benda ni kan. Aku tak sedar hati lah. Aku pandang nenek tu. Kau tahu apa? Nenek tu berdiri. Nenek tu tak boleh berdiri, babe. Nenek tu berdiri pandang. Dia angkat tangan macam ni. dekat robot tu? Dekat robot tu dia tunjuk. So aku buka. Cakap aku tak nak. Aku dalam hati aku tak nak. Aku cakap kan, aku pandang nenek tu. Dia tak ngilai tak apa tau. Dia tak buat muka riak muka pun tak ada. Tapi dia diam, dia pandang lah. Dia boleh berdiri. Macam tu dia tunjuk. Aku tak nak. Aku pergi kat dia. Niat aku nak duduk kan dia. Kau setapak, 2 tapak kan. Itu tukar. Alamak. Okay, kalau buka satu angin. Habis kalau dia buka 2 jendela macam tu, So ada orang buka. ada orang buka kat dalam. Kau tahu apa aku nampak? Keris lama. Okay. Saka lah. Lepas tu aku tak toleh lah. Aku macam nak pergi kat nenek. Aku kat tengah-tengah. Nenek tu dengan benda tu kat belakang. Aku macam, mana aku nak pergi ni? Aku cakap. Aku selawat. Aku baca ayat kursi apa semua. Aku pergi lah. Lintas laluan tu, membelakangkan nenek tu tau. Warnanya. Tapi aku selamat sebab nenek tu tak sentuh apa tau. Jalan pergi dekat. Aku duduk lah kat beranda luar tu. Duduk sebab takut. Duduk sampailah owner datang. Dia cakap, aku sembang dengan owner. Tak nak tanya. Nanti kan dia macam kecil hati kan. Pop aku selit sikit. Nenek tu memang ni ya. Dia cakap nenek tu sebenarnya macam lumpur, tak berjalan. Kau rasa siapa yang aku nampak berdiri dia? Nenek tu pun dah tidur. Satu. Persoalan kedua, apa motif dia tunjuk aku benda tu? Kenapa dia nak turun kat aku? Aku kan cucu dia. Dia nak tunjuk something kot. Something. Kalau kau tempat aku, kau nak? Gila kau nak aku nak ambil keris tu. Lah. Itu satu kan. Lepas tu ada lagi kes. Ada sekali kes. Kau tahu tak, malam dekat dah malam raya kedua ketiga ni tu lah. Rumah dia jenis rumah lama tau. Yang rumah bawah tu ada tempat-tempat lepak kan. Rumah lama yang tiang segi tu di bawah kan. Malam kau dengar orang berkuis bawah. Kuis apa? Kuis tanah. Kau intai lah. Kau intai kan. Dia boleh nampak di bawah kan. Intai. Tengok ada satu susuk tubuh. Nak kata lelaki ke perempuan ke kan. Dia menongak ke atas macam tu kan. Menongak mencangkung. Macam tegang barang. Bukan berak tau. Tegang kelakar. Bukan berak. Dia tegan, dia pandang. Bulan dia pandang, dia tegan.
Lepas tu aku macam serius lah benda ni. Cakap, lepas tu aku tanya orang tu apa semua kan, orang tu tua tu. Baru dia cakap punya saka. Saka macam mana nak pergi tak boleh, terpaksa menghuni tubuh tu. Yang anak dia ni semua tak nak. Kau pernah tengok tak cerita Waris Jari Hantu tu, yang saka-saka rimau tu kan? Macam tu kalau orang sana. So aku macam ilah Allah, kenapa lah hidup aku ni, pergi Sarawak je pun macam ni, ke sini je pun macam ni. Lepaskan dulu kan. Tu lah. So aku macam aduh, kenapa lah malam-malam aku raya. Malam raya aku tak best macam orang lain. Tak best. Baik aku duduk rumah aku sendiri ke, aku duduk dengan orang ke, macam tu. Puas. Malam raya benda kacau kan. Bagi aku macam Sebab dia dah bebas babe. 30 hari kan dia duduk tak apa. So hari dia bebas. Mana kacau kau lah. Nak kau orang boleh nampak. Kan. Bagi aku cerita kedua yang agak best juga kan, bukan benda yang bagi aku cerita yang kedua yang lumpur boleh berdiri. Yes. Aku nampak pula yang kat bawah tu. Tapi yang masa kau nampak tu, dia perasan kau tak? Yang mana yang kat bawah? Tak, dia menongak air. Dengar. Jadi kau pun nak tegur pun tak berani. Sebab kau tak tahu tu wujud manusia ke tak. Faham tak? Sebab dia macam mendengus tau. Macam tu. Alah. Tapi tak ada orang dengar Fib. Tak ada orang dengar pun. Sebab yalah duduk bawah rumah, orang lain duduk atas, tapi tak ada orang dengar. Masa yang dia kuis tu, kau ada nampak dia kuis apa benda? Kuis tanah je. Macam kau tahu kucing tak? Macam tu. Dia kuis macam asal kuku tau. Kuis. Lepas tu sap dia hilang. Betul. Hilang dalam gelap-gelap tu. Dia mula hilang. Okay, itulah cerita kedua Sam. Aku pun tak nak olah pasal apa benda ni. Bagi aku benda ni seram ke sebenarnya. Kau mood raya, ziarah orang semua. Tiba-tiba orang tu pun ada juga barang. Alah. Oh, lama ni banyak simpan barang. Itulah pasal. Minta jauhkan lah. So yang balik kampung tu hati-hati lah. Jangan teroka sejarah keluarga kan. Kadang tak teroka pun, kadang benda tu cari juga ada yang sah. Dia nak lepas kan. Okay Sam, ada lagi cerita? Ada lagi? Okay, teruskan cerita ketiga kau. Alang-alang kan. Mana tahu lepas ni tak keluar. Alamak. Edisi raya khas untuk korang lah. Yang ketiga ni, kau pernah main polong? Polong tu nama hantu kan? Itulah. Okay, kau pernah main tak? Masa dia macam kau suat kabau, kau balut-balut, kau bakar lepaskan dia. Oh, itu aku main. Itu panggil aku oboh bukan? Oboh kan? Oboh layang kan? Kita orang panggil dia polong. Okay, sebabkan diorang ni panggil api polong. Nah, kau macam panggil benda tu datang depan. No. Time tu dekat sawah padi. Aku pergi kat Sabak Benam, makcik aku. Kan sawah padi kan dia luas kan. Lepas tu main kat tali air. Tali air, orang dah cakap jangan main. Jangan main. Kau main. Kau bakar kau gelap-gelap. Lepas tu siap jerit lagi. Polong. Okay, kau bakar 3, kau nampak 4. Maksud 3 benda tu lah. Okay, 3 terbang sentak kan. Yang keempat tu terbang. Kau undang. Tapi yang ketiga tu naik macam tu. Yang keempat tu macam tu. Melintas. Kau panggil. Nah, berterabur sial. Budak-budak sepupu aku semua terabur lagi. Time tu semua nampak. Time tu semua nampak. Terus lah lari. Lari. Lepas tu nampak dia punya ada seorang lah. Dia macam tersadung tau. Masuk kat dalam sawah tau. Tak tahu lah. Dia cakap lepas kita jumpa dia, masa dia angkat kepala tu, dia nampak benda tak ada. Badan tak lah tu, tak ada kepala. Badan. So macam aduh, lepas ni memang aku tak pergi lah main. Aku malah gaya tak keluar babe. Aku duduk rumah je. Sebab penat lah. Spirit tu kau sakit. Sebab bila nampak benda ni kau sakit kan. Kau tak boleh tidur malam. Kau nak cakap dengan orang tak boleh kan. Tapi benda ni memang ada. So masa kau nampak tu, dia tak kacau orang lah. Just lintas macam tu. Just lintas je. Pergi kubur lagi. Hari raya, tengah hari aku pergi. Tolong lah, jangan pergi tengah hari. Tolong lah. Sebab kau tahu tau, selain pukul tengah malam, tengah hari pun lintasan dia juga. Lepas tu setiap tempat ada lintasan dia. Dia ada macam line kan, lintasan kan. So aku pergi kat kubur arwah atuk aku tu lah. Pergi kubur kan. Seorang lah tu. Seorang. Pergi. Kau kemas lah, kemas.
atas pokok tu, atas kubur tu sebelah tu pokok kemboja. Kau tahu tak pokok kemboja ni sinonim dengan apa kan? Kemar-kemar jatuh daun. Bukan layunya tau, bunga yang elok lagi. Jatuh tak sedap hati tau. Sebab bau dia dah makin kuat. Aku jengah atas, mak Kak Ponti tengah jengah macam tu. Tengah air Tengah aku pingsan saat tu. Aku pingsan sebab kau rasa macam memang terkejut satu. Letih badan kau tiba-tiba macam satu benda yang shock. Kau terkejut, badan kau tak boleh terima. Ya kan? Dia tak buat apa pun. Dia berdiri jengah kan tu. Kau terpingsan babe. Nasib baik kebetulan time tu keluarga aku datang. Kau tidak, mungkin jenazah sulah aku kot. Sulah aku bawa tu aku kan. Kau yang terkejutnya pasal banyak lah terseram pasal malam raya ni. Tapi macam kata biasa, nampak biasa orang kata kan, macam cerita-cerita tu. Tapi belum lagi yang dia sampaikan pesan kawan-kawan kau accident. Tak adalah kawan kau macam kawan pakcik aku malam raya. Tipu lah budak-budak dulu tak mengempit malam raya. Betul tak? Betul. Okay, accident dekat Hospital Melaka. Masuk Hospital Melaka. Pakcik aku nenek aku nak cakap bingai nenek aku kan. Aku kalau cakap bingai tu nenek aku kan. Tak ada. Dia macam nenek aku kan, orang tua kot. Dia ambil baju darah tu, dia bawa balik. Bukan dia buang, dia bawa balik. Niat dia nak cuci. Okay. Dia lupa, dia tinggalkan darah tu dalam baldi. Okay, malam tu satu rumah kena kacau, kena macam benda tu cakar kan. Lepas tu yang pakcik aku ni tak teruk, so dia boleh balik. Dia just luka, cuci luka. Yang meninggal tu kawan dia yang belah belakang. Sebab dia kena hentakkan dekat dia punya alat kemaluan tu. Terus pergi malam tu dia datang. Fauzi, aku ni. Pakcik aku dengan besar-besar ukat mata. Muka rancur amdak tu. Yang ni dia datang dalam muka yang memang orang kata hodoh lah. So kau boleh expect benda tu ataupun roh ataupun benda tu menyerupai kan. Fauzi, aku ni. Dia cakap, pakcik aku punya mamai buat views tu. Dia, kenapa? Aku cek barang aku cek barang aku, baju tu dia cari kan. Ya nenek aku rasa nenek aku nampak. Dia dah terketar tau. Sebab pakcik aku baring, pakcik aku cakap seorang-seorang. Lepas tu nampak macam biasa rumah lama kan dia ada zinc je, dia tak ada bumbung. Betul tak? Nampak dah lah tu kat atas zinc tu. Cakap, lepas tu nenek kita orang bagi tahu lah, kita orang bagi tu macam biasa lah. Terpaksa Cik Yasin tu apa semua, teman pakcik aku kan, baca cari baju tu, cuci balik darah tu apa semua. Ya darah kan, cuci balik. Kita orang tanam elok-elok, tanam kan. Tak nak buang tak boleh kan. Tanam apa semua, darah tu kita orang alihkan ke bumi balik. Dah cuci kan, buang balik ke bumi, balik dia ke bumi kan. So macam lepas tu tak ada apa lah. Macam okey lah, tak ada kena gangguan. Tapi malam tu memang masing-masing kena kacau bilik, baldi bersepah. Orang sepak-sepak baldi macam tu, cari barang macam kena kusai. Sampailah dia, Fauzi, barang aku mana? Baru kau tu, kau rasa tak pengalaman tu? Pengalaman memang aku cakap serius lah. Aku macam malah nak balik kampung, duduk rumah je. Kadang-kadang serius aku cakap, bila aku dah start kerja ni, aku tak pernah raya. Aku kerja kat tempat raya, raya kat tempat kerja. So macam malah nak balik kampung, macam nak balik, malah nak campung orang kan. So bila kat tempat kerja tak apa kot, tak ada apa bagi aku kan. Sebab terang, pasal raya terang kan, so tak ada apa lah. Yang lain memang barai. 3 cerita yang kau dah cerita kat aku, semua berkenaan raya kan. Semua yang bagi aku yang melibatkan benda-benda yang dah pergi. Yes, dah pergi. Aku susah juga nak percaya benda ni. Tapi tak tahu lah, itu semua ketentuan Tuhan. Kalau benda takdir kan betul. Tapi bagi aku macam biasa, itu dah jin. Betul. Kau tak nak, kau duduk kampung kan? Kalau kau dengar bunyi, apa orang kata, sebakul bunyi anak ayam, jangan tegur tau. Kepala otak kau. Betul. Tak, ni betul. Sebab kalau kau tanya orang tutur pun, dia akan cakap benda lah tu. Alah, jangan tegur. Dia akan bunyi. Kau kenapa kau beritahu aku? Lepas tu pukul 3 dari satu lagi, pukul berapa pagi lah, bunyi ayam berkokok kan. Ada orang kata dia nampak malaikat. Dia kata nampak tu. Kalau ayam kokok, ayam kokok tu aku tak nak cerita. Ada kru seorang kita kena lah itu. Tapi yang tahu tak tahu.
Betul. Jangan malam raya ni banyak lah. Kalau kau ikutlah orang pergi bertakbir kan. Janganlah buat benda-benda larang ni. Kan. Jangan macam nak main macam boleh. Limit lah pukul 10 ke apa kan. Sebab tu waktu dia babe. Dia 30 hari dia keluar berpesta. Kau lah pergi berpesta mainan kan. Tolong lah yang dekat area kampung dia lagi, area apa yang pokok-pokok besar kan. Jangan pergi kat situ. Tolong lah. Tu tempat dia. Tolonglah jangan main kat pokok-pokok besar. Sebab tu tempat dia kan. Kan kau main-main macam aku cakap tadi, pub lebih seorang. Sebab kita tak tahu dia menyupai semua kan. Aku dah kena lah daripada bohongan tu. Nampak muka sepupu aku, jangan kan. Sebab kita tak tahu. So tu je lah kot. Lepas ni tak ada lah. Aku jangan minta lagi. Lepas ni isi apa raya Cina pula. Ada tu raya Cina. Tapi betul tau. Aku itu ada lagi sikit lalang kan. Aku kan nak racist ke apa minta maaf lah kau dengar. Cina tempat pertama aku meninggal tau. Okay. Tapi dia ikut orang lama punya jenis yang berarak, lepas tu bakar colok kan. Aku tidur kat luar depan tau. Tiap-tiap malam anjing nyala. Off dia nyala. Aku tak lah. Aku rasa macam time tu dia punya suasana tu lain macam tau. Dia macam aura dia lain apa semua. Aku keluar babe. Aku pergi tengok kat colok. Gua pergi kat colok tu. Aku pergi kat colok tu. Gangkung lah. Aku tak gangkung. Aku tengok kan tak ada benda. Tapi memang kau rasa macam ada satu benda di kat belakang kau. Dan tu kau nak toleh pun tak berani. Kau nak apa pun kau tak berani. Yang kau pergi masuk tempat dia buat apa. Macam dia balik tau. Sebab ya penghujaan kan. Tapi minta maaf lah. Ni bukan, kalau yang dengar ni bukan Muslim ke Cina kan. Betulkan lah aku. Memang aku rasa 3 malam dia buat berapa malam lah. Memang anjing menyala. Pukul 2-3 pagi dia menyala. Mungkin dia nampak Tuhan dia kan. Kita tak tahu. Wallahualam. Tuhan yang tahu. Okey. Kisah seram raya yang bagi aku, yang aku boleh katakan yang penuh dengan misteri sebabkan orang yang dah pergi kan. Benda yang dah pergi ni, bagi aku ada kata benda tu pun balik. Aku rasa bukan roh sebenarnya, tapi actually jin. Dan bila nampak benda-benda macam tu, aku nasihat kepada korang semua, sedekahkanlah Al-Fatihah dan ziarah kubur dia. Mungkin dia terseksa ke apa ke kan. Kita tak tahu kenapa amalan dia buat masa dia kat bumi. Kita doa agar roh dia tenang melalui alam barzakh dan seterusnya lah. Aku pun tak tahu nak ulas apa lagi pasal cerita dia. Sebab cerita dia bagi aku kompleks, lengkap kan. Korang pun faham. Aku tak perlu nak ulas, nak kupas lagi banyak. Okey, ini saja edisi raya ya untuk korang. Korang enjoy. Khas untuk korang, Sam aku bawa kan. Suruh aku korek kot kat dia ni. Kau cerita raya mesti kau ada, mesti ada. Dalam dia kata okey. Okey juga, dia cerita juga. Aku rasa dah tak ada lagi lah. Dah tak ada Sam. Dah tak ada lagi Sam Tak ada lah. Confirm tak ada. Aku malah cerita sebenarnya. Alah, dah simpan. Tak, ya aku malah cerita kan. Saya mana-mana minta tak payahlah minta dah kan. Yang pun dah pernah cerita. Aziz Sam minta orang lain. Tak lain lah. Okay guys, kalau korang ada kisah seram yang ingin dikongsikan dekat Santai C melalui penulisan, just email ataupun DM je IG FB kami. Ataupun korang nak call atau datang tamu kita orang, just PM atau DM dekat FB IG kami untuk kami set dan aturkan masa anda. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Jumpa lagi. Bye-bye. Kau dah? Dekat pukul 12.